Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang awal-awal masuk Kak Marzia Khalid, Cik Nur Mahnur, Fatihah Razali, Mazni Ahmad, Linina Baharum, Kak Ilah Halilah Yusuf, Rahimah Abdul Rahman, Zanisha. Please respon audio dan video okey ke? Alhamdulillah. Subhanallah, semoga telah selesai menunaikan fardu zuhur semuanya. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Mazni Ahmad. Okey, audio cantik. Okey. Minta maaf. Baik, Alhamdulillah. Mari sama-sama sahabat-sahabat dirahmati Allah, muslimin muslimat yang bersama-sama kita pada hari Jumaat yang penuh berkat, yang buka kitab Al-Tahzan di hadapan kita berada pada bab 31, kesedihan bukan keharusan. Tapi semalam Ustazah bahas tajuk ini. Ustazah dah bagi tahu dah, mungkin 3 ke 4 kali pertemuan baru habis tajuk ni. Okay, selalunya pendek-pendek. Biasalah makin mengaji bukannya makin nak downgrade diri, makin upgrade dirilah. Makin tinggi pelajaran, bukan untuk menyombong diri, tapi Masya Allah makin mengikut rasminya padi. Makin berisi, makin tunduk insya-Allah. Okay, jadi kita dah biasa dengan yang senang-senang, jom kita try yang susah-susah pula. Macam itulah. Jadi untuk tajuk tadi saya tuliskan masih tajuk 31, tapi saya tulis dalam kurungan tu sambungan 1. Makna sambungan 1 tu bersambunglah daripada semalam. Esok mungkin jadi sambungan 2, lusa mungkin jadi sambungan 3. Okay, sebab nanti tim khidmat akan buat link-link tu. Jadi insya-Allah tidak akan ada orang yang tertinggal. Okey. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, ahlan wa sahlan. Bagi yang awal-awal dah bersiap diri, pastinya sudah menunaikan fardu zuhur belaka. Kalau belum, please off dulu. Nanti kita boleh ulang siar. Jangan lewat-lewat dalam solat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Khususnya waktu sekarang ni ramai muslimat. Okay? Kalau ada orang lelaki yang menonton, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang terpilih untuk ke masjid solat Jumaat, mungkin baru nak balik ni, nanti mereka boleh dengar siaran semula. Ya, Kak Siti Zabedah, dah lunch dah tu yang jadi tersekat-sekat suara ni. Alhamdulillah. Minta maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita berhenti pada muka surat 55. Buku saya, buku anda mungkin 57. Okey, betulkan saya. Semalam kita berhenti pada 57 ke? Siapa yang ada kitab ni? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berhenti pada satu doa yang Ustazah kata jom sama-sama kita amalkan daripada surah Fatir ayat 34. Bila kita baca doa ni, Masya Allah, tabarakallah. Saya teringat ada jiran saya Kak Nani Nuraini ni. Ketika saya share doa daripada surah Fatir ayat 34, jiran kami yang meninggal dunia asbab COVID, sahabat-sahabat semoga saya sebut namanya ni, Tuan Yunus Badawi almarhum, mendapat kebaikan lah insya-Allah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu kematian kita ni sebenarnya tak lari daripada apa yang pernah kita lafaz, apa yang pernah kita lalui dalam hidup ni. Saya ingat lagi ketika saya berkongsi ayat ni di TV Al-Hijrah. Saya habis je bersiaran, dia PM saya, Ustazah, baguslah doa tadi tu, boleh tak Ustazah share? Okay, saya pun tak adalah nak hantar voice note ke apa. Saya sharekan satu screenshot. Saya share dekat dia, dia kata dia nak amalkan, dia nak share. Manalah tahu nanti masuk syurga sama-sama, kita boleh bacakan doa itu semula di dalam syurga.
Bila dia dah tak ada ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya pula dalam kuliah bertemu dengan amalan alim ulama. Kenapa Dr. Aida Al-Qarni menulis dalam kitab La Tahzan, juga saranan doa ini sudah pasti turun-temurun. Para alim ulama kita tahu dah doa yang dibawa daripada Al-Quran, dan bila Ustazah rujuk kepada tafsir, rupa-rupanya Masya Allah ahli syurga, bila dah masuk syurga, membaca surah Fatir ayat 34 ni dengan penuh Allah. Kita nak bayangkan kan sahabat-sahabat, semoga itulah kita, semoga semua itulah kita berkumpul di dalam syurganya Allah. Dia sepertinya berterima kasih, ya Allah, sebab sedih yang dulu-dulu Engkau bagi ke aku itulah, lalu aku tempuh dengan kuat, dengan bangkit, penuh semangat. Memang aku sakit, tapi aku bangkit, ya Allah, daripada sedih yang Engkau anugerahkan, daripada ujian yang Engkau hantarkan. Masya Allah sahabat, rupanya tanpa ujian-ujian yang menimbulkan, mendatangkan kesedihan itu, tak diundang kita dalam syurga Allah. Sebab itu mereka melafazkan Alhamdulillah. Kita sebut, kenapa sebut Alhamdulillah? Dah masuk syurga dah pun. Maknanya dia nak say thank you kepada sedih-sedih yang di dunia dulu. Jadi kita gambarkan gini sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaulah semua kita boleh patah balik ke dunia saat itu, dan mereka ni ahli-ahli syurga menceritakan kepada ahli neraka, sebab dia pun nanti akan boleh bertanya-tanya, orang dalam neraka tu pasal apa hang boleh masuk dalam tu, aku ni pasal apa dihisap, diazab dalam ni, macam tu kan cerita Quran ni. Nanti mereka boleh saling bertanya. Ada juga orang menempelak ni, Ustazah, bukan ke syurga dengan neraka tu jauh sangat kan, sedangkan semalam kita belajar satu pohon dalam syurga dikelilingi, bila naik kenderaan 500 tahun baru sampai. Neraka tu entah kat mana jauh. Hei, jangan pelik sahabat-sahabat. Ini baru tahun 2021. Kita bercerita di dalam Facebook, dalam WhatsApp group kat mana-mana. Semalam Ustazah berkuliah dengan muslimat di Melbourne. Orang KL, orang Selangor boleh join, orang Melbourne pun boleh join. Dalam waktu yang sama, tak terlambat 1 saat pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana boleh sampai suara Ustazah dekat keramat KL ni boleh sampai kat orang Melbourne tu? Kita tak habis fikir tau sahabat-sahabat. Kalau orang dulu-dulu 100 tahun dulu tok nenek moyang kita dihidupkan balik, mereka pun kata, kan tak payah mereka lah. Mak saya masa ada meninggal tahun 2019, sebab dia pun masa tu tak up to date, tak pakai pun smartphone ni. Dia boleh selalu cakap, kau dah bagi tahu ke belum saudara kita yang kat sana kat sini tu? Dah mak, cakap dalam family group je, dah tulis dekat Facebook, dah tag dah dia orang ni, dah takkan nak telefon seorang-seorang kot. Kan kita fahamkan dia. Aku tak faham, tak dengar pun kau telefon. Bila mak tak dengar pun kau telefon ni, macam tu. Okay, sahabat-sahabat, jadi kita kena tunjuk, kita ajar kat dia, mak, zaman dah berubah dah. Jadi bayangkan kiamat yang kita akan hidup di alam akhirat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak boleh nak tanya pada diri kita sendiri, macam mana orang dalam neraka tu bertanya. Tidak ada perancangan itu dalam minda mana-mana manusia. Akur sahaja apa yang Allah cerita dalam Quran. Sebab satu hari kita akan sampai. Satu hari semua kita akan menghuni syurganya Allah. Dan Allah kata bila dah duduk dalam syurga, penghuni syurga tu akan berdoa dengan doa ini. Seperti mereka kata, kalaulah aku tahu sebab sedih-sedih yang aku reda dulu, aku duk masuk dalam syurga ni, ya aku nak patah balik ke dunia, aku nak habak lah pada sedih itu. Tak apalah, datanglah lagi, aku akan tempuh dengan jiwa yang kuat, terus mendekat dengan Allah. Pasti, sebab syurga pun sahabat-sahabat ada pelbagai tingkat. Lalu orang bertanya, Ustazah, agak-agak kalau saya sedekah hari-hari mengalahkan sedekahnya Siti Sarah Raisuddin tu, agak-agak dapat tak level syurga pertama? Tak payah sibuk tanya. Yang penting sibuknya sahabat-sahabat, aku ni syurga ke tidak nanti? Aku ni syurga ke tidak nanti? Sebab kita duk takut rasa orang tu perangai macam tu layak tak syurga, rasa orang tu layak tak syurga. Kita ni diuji dengan sedih, sahabat. Bohonglah kalau kita tak sedih. Dapat ujian, tapi cepat-cepat tak bangkit, cepat-cepat tak balikkan kepada Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu saya mulakan mukaddimah untuk kita sambung siri ini. Memang panjang siri ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak bagi satu rasa. Bila kita disebutkan kesedihan bukan keharusan, sahabat, kita bercakap dengan orang-orang yang sedang sedih sekarang ni, mungkin ada sedikit marah. Hang tak rasa apa yang ku rasa, kan? Hang bolehlah cakap macam tu tak, sahabat-sahabat?
Kita saling berkasih sayang kerana Allah. Nasihat ini tak layak pun daripada mulut ustazah yang belum tentu lagi syurga. Walaupun kita mengharap, tapi kita bacakan isi kitab. Okey, jadi kita pelajari lagi untuk jiwa kita kuat. Tak boleh langsung ke sedih ni ustazah. Orang tanya pula, tak boleh langsung ke semalam kita dah mengaji 1 jam dah. Kan? Sedih tu biasa, emosi yang dihantarkan oleh Allah. Allah campak rasa sedih, rasa rindu, rasa marah. Allah yang letakkan. Allah yang berikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita orang berakal. Kalau kita duk pergi kecam orang gila ke contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pun kata, "Ustazah, orang gila tu buat tak tahu je. Orang gila tu tak balas balik pun kat Facebook. Dah dia pun gila." Akal tak ada, sahabat-sahabat. So kita ni bukan nak menghina orang gila. Allah yang berikan dia macam tu. Yang punya akal ni tolong fikir sungguh-sungguh. Sebelum marah melampau-lampau, sebelum sedih melampau-lampau, wahai orang yang sedih, pandang surah Fatir ayat 34. Kuat, insya-Allah nanti kita akan berterima kasih kepada sedih kita yang hari ini. Okey, anda faham tak bila ustazah mulakan mukadimah macam ni? Kalau yang hadir kuliah semalam, insya-Allah dia dapat merasai. Tapi yang tak hadir semalam boleh orang kata apa, dengar semulalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab hari ini insya-Allah kita akan bacakan ayat At-Taubah 92. Saya buka Quran ni sebab selalunya kalau dalam La Tahzan ayat 92, sahabat-sahabat dirahmati Allah, wala 'alal ladzina. Okey, kali ini dia baca betul penuh. Baik, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ada kalimah hazanan. Semalam kita dah belajar dah. Kan, la tahzan. Hazanan. Sedih. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi kenderaan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Sahabat-sahabat, At-Taubah ni dia banyak menceritakan tentang kisah peperangan, persiapan peperangan orang-orang munafik. Sebab tu kita tak memulakan bacaan surah At-Taubah dengan kalimah Bismillah yang menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Okay, a'udzubillah, terus bara'atun minallah. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni ramai dah orang tahu. Jadi kalau yang tak tahu, buka surah At-Taubah, kita tak nampak tulisan Bismillah di kepala surah tu. Kenapa? Banyak cerita tentang orang munafik. Tapi bila sampai kepada ayat 92, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini bukan nak merujuk kepada orang munafik. Anda tengok orang-orang yang beriman, yang insya-Allah akan ke syurga bersama Rasulullah. Rasulullah dulu bila nak buat peperangan ni, jihad yang paling besar pada saat itu adalah menegakkan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hari ni macam-macam kan, kita berperang dengan COVID lah macam-macam. Pun perlukan duit yang banyak, tak perlu. Saudara-saudara kita yang kena COVID ni, sahabat-sahabat, jangan hanya bertanya khabar kalau kita orang yang mampu. Tanya dekat rumah dah ada tak suplemen jenis macam ni, sebab kabarnya elok ni. Lepas tu, tak yalah ustazah, kalau ustazah belikan pun saya tak makan jenis tu. So, apa yang saya boleh tolong? Ataupun minta nombor akaun dia bank in. Saya tahu kan orang kena COVID ni perlu suplemen, perlu makanan-makanan yang sihat. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu. Sahabat-sahabat, sebab ini kita sedang berperang dengan COVID. Nabi dulu nak berperang dengan musuh, Nabi akan buat pengumuman. Kita punya ketenteraan kuda kurang 100 ekor. Kita punya sekian kurang ni. Siapa yang nak infak? Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan berlumba-lumba dengan Umar, dengan Uthman. Aku ya Rasulullah, aku nak infak 20 ekor unta. Aku ya Rasulullah nak bagi kuda 100 ekor. Allah, yang paling besar mereka punya sedekah adalah Abu Bakar. Sampai Umar kata, aku tak pernah menang dalam bab sedekah dengan Abu Bakar. Abu Bakar sanggup berhabis segala, tak tinggal apa pun untuk anak-anaknya. Bila ditanya, hang tinggal apa dekat anak-anak hang ni, semua hang bagi dekat perjuangan dakwah Rasulullah. Tak apa, adalah Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan kepada anak-anaknya adalah Allah dan Rasulnya. Dengan tinggi tawakal Abu Bakar, anak-anak takkan susah.
kalau ada Allah dan Rasulnya di hati. So kita hari ni nak sedekah sahabat, kita memberi sisa, kita memberi baki. Kita takut kok nanti bagi kat orang, nanti aku sendiri pun habis dah, nak isi duit minyak pun tak ada. Rupanya sahabat, kita nampak pelajaran-pelajaran dalam sedekah. Kita tawakal je, tawakal. Allah akan cukupkan, Allah akan cukupkan, ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi janganlah hutang kereta tak bayar lagi, kita dah pergi habis sedekah semua duit gaji kita. Hutang-hutang tu bayar dulu, supaya kita tidak terhina dengan hutang tu. Ini bini kata, bang 3 bulan dah duit gaji, mana tak bayar duit kereta ni. Akan nanti kena tarik. Biar pergi kena tarik, kita rumah semua duduk bawah jambatan je, senang apa nak pergi sedekah semua. Sahabat, kehidupan itu sudah jauh berbeza. Makna belanja wajib kita, nafkah isteri anak, bukan untuk bermewah-mewah, cukup kan? Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita infak juga ke jalan Allah. Jadi bukan maksud kita kata, makan macam dulu lagi 4-5 lauk. Ramai orang yang sedang susah sekarang ni. Jadi mereka apabila bertemu dengan Rasulullah, tiada pula dosa atas orang yang apabila mereka datang. Nabi kata, ayyuhal jihad, jom kita pergi berjihad. Siapa yang ada kemampuan nak beri infak, tak cukup kuda, tak cukup alat-alat peperangan, mai infak. Bukan untuk Rasulullah, bukan untuk masuk poket Rasulullah, untuk apa sahaja. Situasi itu hari ini berlaku. Orang nak bina ma'had tahfiz. Kenapa Ustaz nak bina ma'had tahfiz tu? Berapa orang? 50 orang duk mengaji bawah bangsal saja. Saya nak buat bangunan ni. Hakikat bukan untuk mereka. Soal mereka duk kelentong duit masuk dekat dalam poket dia, kau jawablah depan Allah walaupun RM1. Okay, kalau kita kona duit tu tang lain, Allah meremang bulu roma sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Mereka datang, Nabi bagi tahu, hang nak ikut, aku tak ada kenderaan. Yang Abu Bakar duk bagi ni 100 ekor unta. Yang Umar bagi ni berapa ekor kuda. So aku dah tak cukup dah, hang kena tinggal. Dia bukan tak nak ikut Nabi pergi berjihad. Nak ikut sangat-sangat, tapi Nabi bagi tahu tak ada kenderaan. Lalu kamu berkata, contoh sahabat-sahabat, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan. So bolehkah sahabat-sahabat yang tak dapat untuk peperangan yang jauh-jauh, tak boleh dibawa sebab tak cukup kenderaan, sahabat-sahabat, boleh tak mereka bersedih dalam situasi itu? Quran menyatakan sahabat-sahabat bersedih dalam situasi itu. Sedih kerana tak dapat membantu agama Allah. Sedih kerana tak dapat infak lebih banyak. Sedih kerana tak ikut berjuang di jalan Allah. Sedih yang begitu lantaran mereka itu tidak memperolehi apa akan mereka nafkahkan. Mereka tak ada duit untuk disedekahkan. Mereka tak boleh ikut ke medan peperangan. Sahabat-sahabat, mereka sedih. Sedih yang begitu, air mata mereka boleh membeli syurga. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan mereka sengaja tak nak pergi berperang. Bukan mereka sengaja tak nak ikut Rasulullah berjuang di jalan Allah. Macam hari ni, Ustazah, ya Allah, saya kalau boleh Ustazah, saya nak jadi macam Ustaz tu, sekian. Saya nak jadi jutawan, saya nak bagi. Kalaulah saya kaya Ustazah, kalaulah saya kaya. Kak, jangan duk berkalau-kalau gitu. Apa yang akak mampu? Kadang-kadang sahabat-sahabat memang kita tak mampu nak bagi RM duit sumbangan yang bentuk material. Tapi kenapa kita disuruh bercakap yang baik-baik, mendoakan yang baik-baik? Walaupun dia tak tahu kita sedang mendoakan yang baik-baik untuknya, Allah Maha mengetahui. Terkadang infaknya orang dalam bentuk yang begini, mendoakan senyap-senyap, rasa susah orang tu susah kita juga, ini lebih dipandang Allah berbanding duk ambil gambar kan, hantar beras 1 kampit dengan telur 1 papan. Kalau tak dibetulkan niat kenapa ambil gambar tu sahabat, bahaya, kita bahaya. Maka bukan semua salah yang duk share-share gambar tersebut sebagainya kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekejap saya betulkan rekod sekejap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, maka bukannya sahabat-sahabat dirahmati Allah mereka tak nak membantu. Sedihnya mereka tak dapat bersama-sama agama Allah. Jadi sedih yang begitu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Bukan sedih yang macam tadi tu, kerana kita menangisi orang yang tersayang, kerana harta kita hilang. Aku. Maksud, faham tak? Tangisnya orang-orang yang tadi tu sebab tak dapat infak di jalan Allah. Tak dapat ikut Rasulullah ke medan-medan peperangan. Begitu. Jadi kita ni sedih juga, tapi sedih yang silap.
Mereka sedih juga, dinukilkan dalam Quran cerita sedih mereka. Tapi sedih mereka tu sebab aku nak bagi lebih tapi aku tak mampu. Semoga kita termasuk di kalangan yang macam tu kan. Sahabat-sahabat, kita nampak rumah saudara kita terbakar. Ya Allah bang, ikutkan saya nak bagi rumah kita ni kat dia. Boleh tak bang kita ambil anak dia 2 orang untuk kita jaga dulu sementara dia nak dapat rumah sewa ni. Bincang sahabat. Sebab susah dia tu susah kita juga. Sebab ada orang tak ada hati macam ni. Lantak pi lah kita dah bagi RM50 semalam kan. Tahulah dia nak buat macam mana. So sekarang ni kita belajar di peringkat awal pertemuan kedua tajuk ini. Sahabat, tajuk ni sangat penting sebab itu kepala kepada tajuk ni. Jangan bersedih. Okey, kitab kita pun bertajuk jangan bersedih. So sampai kepada tajuk ini memang kita bahas panjang sikit. Jadi kita tanya diri kita, aku ni ada tak jiwa macam tu? Rasa nak tolong, tak peduli dah dia saudara terdekat ke apa, aku tahu je aku nak tolong. Semampunya sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba anda letak rasa begitu di jiwa, anda akan rasa rezekinya melempah ruah tanpa kita sedar. Sampai satu hari anda akan rasa, tak pernah lagi kita dengar orang susah, kita tak tolong. Tak pernah lagi rasanya. Bukan nak berbangga tapi kita muhasabah. Tak pernah lagi. Ya Allah, aku bersyukur gaji aku bukan banyak mana, tapi tak pernah lagi aku jatuh miskin. Cukup je ya Allah. Cuba anda punya jiwa yang macam tu, insya Allah kita akan mampu merawat kesedihan orang lain dan Allah takkan izin kita bersedih lama-lama. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baik. Demikianlah bahawa pujian atas kesedihan para sahabat dalam ayat tersebut. Allah puji sedihnya sahabat yang macam tu. Kita takut sedihnya kita hari ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah keji. Macam mana sedih kita ni nak dipuji? Sedih bukan kerana kita kehilangan hak segala, tapi sedih kerana Islam ini sahabat sepatutnya kita mampu bantu, aku boleh tolong sebenarnya, tapi aku tak mampu berbuat apa-apa. Hari ini sahabat, apa yang berlaku dengan negara kita, dengan agama kita, kita tak mampu buat apa-apa, kita tak mampu buat apa-apa kadang-kadang. So tangisi, ya Allah aku tak boleh tolong apa-apa, dah jadi macam mana dah negara aku sekarang ni ya Allah. Dah jadi macam mana agama Islam ni sekarang ya Allah. Air mata kita itu pun di sisi Allah dipuji. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baik. Bahawa pujian atas kesedihan para sahabat dalam ayat tersebut tidaklah ditujukan kepada kesedihan itu sendiri. Bukan nak cerita tentang sedih diri kita sendiri, tetapi ditujukan kepada penyebab mengapa mereka harus bersedih, iaitu kekuatan iman mereka. Iman yang mendatangkan, aku rasa bersalah dia susah aku tak tolong, aku rasa bersalah sepatutnya masjid tu siap tahun lepas, tapi aku langsung buat tak tahu. Sahabat-sahabat kan, sedangkan satu qaryah tu tak ada masjid lagi, sembahyang dekat tengah hujan, tengah panas, contoh macam tu kan sahabat-sahabat. Kerana kuatnya iman para sahabat mereka bersedih kerana tidak dapat turut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kenderaan untuk membawa mereka pergi berperang. Bukan hati tak nak, sebab hati ni kita boleh kata ke sahabat, Ustazah dia tu tak infak tu sebab dia bakhil lah tu, kedekut. Kita tak boleh cakap pasal orang. Macam contoh situasi mereka nak ikut ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh ada 3 orang sahabat tak boleh ikut, akan timbul kecam-kecaman. Tu tak ikut tu sebab dayus, pengecut, tak nak ikut Nabi pergi berperang. Sebenarnya Allah je yang tahu betapa dia nak sangat sebenarnya. Dah bertemu pun dengan Rasulullah, tapi keadaan tak mengizinkan. Ada kan macam kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada seorang sahabat saya lah, anak dia remaja kan, dia merayu dengan mak dia untuk jadi sukarelawan COVID ni lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu aku sedih lah, aku tak nak bagi pun benda baik, tapi aku takut lepaskan anak aku nanti jadi benda macam ni. Anda besok pukul 5.10 petang silakan dial pula dah, silakan ke page Al-Fawaz Travel, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ustazah akan jemput Ustaz Hanafiah Malik dengan anaknya Da'i Syafiqah untuk Ustazah bicarakan tentang tajuk, sahabat-sahabat, hijrah, kuwakafkan anakku ke jalan Allah. Macam berani ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ustazah kagum lah, baru ni Ustazah forum dengan Ustaz Hanafi, apa yang ada dalam minda dia sahabat. Dia nak anak-anak dia menjadi pejuang Palestina, membebaskan Palestin. Kita kata, dalam hati sebut, biar betul Ustaz ni.
Anak ada lelaki, ada perempuan. Biar betul ustaz ni. Kan? Memang kompom-kompom lah mati tak balik Malaysia ni agaknya anak-anak dia ni. Hati kita, astaghfirullah, aku tak punya keimanan seperti itu. Jadi Ustazah sengaja bagi tajuk besok kita tengok macam mana dia berbahas. Hijrah, kuwakafkan anakku ke jalan Allah. So Ustazah duk cerita dekat kawan Ustazah tu, hang ni insya-Allah anak hang pandai lah nak jaga SOP segala. Cuba restu dia nak buat benda baik. Kalau risau mengatasi segala, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati ni Allah je yang tahu. Okey, tinggikan tawakal bila namanya itu atas jalan-jalan Allah. Ayat ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang munafik yang tidak merasa bersedih. Munafik ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah. Kadang-kadang dia ada sikap ni dalam diri kita. Buat-buat sedih. Tapi sebenarnya Allah tahu dia tak sedih pun. Lah Ustazah, apa-siapa tak habaq Ustazah perlukan dana sekian-sekian untuk rumah anak yatim tu. Kan kita pun, lah kak saya terlupa nak bagi tahu akak. Soal dia betul ke tak betul dalam ni, Allah je yang tahu. Allah, meremang lagi bulu roma sahabat. Takutnya kita boleh cakap tunjuk manis muka sebagai, sebab orang munafik bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa tak bagi tahu? Tapi balik dia gelak-gelak. Padan muka kan Rasulullah tak cukup tentera sebagainya. Berlaku pada zaman itu. Okey, sahabat-sahabat, bahkan mereka gembira manakala tidak mendapat kesempatan untuk turut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, bahkan kalau contohlah Nabi kata yang tadi datang merayu tu, aku nak ikut ya Rasulullah sebenarnya, tapi aku tak ada kenderaan. Nabi kata, aku pun tak ada kenderaan nak ajak hang ni. So hang rehat pilah dekat rumah, jaga perempuan-perempuan yang ditinggalkan. Balik dia boleh gelak-gelak, aku sebenarnya buat-buat sedih je kat Rasulullah. Itulah munafik. Dan hari ini banyak berlaku macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cek hati kita. Terpuji atau sebaliknya, sahabat-sahabat saya nak tergelak pula. Dia jadinya macam kita buat-buat sedih lah. Kita buat-buat sedih. Dulu-dulu kan sahabat dirahmati Allah, dulu-dululah tahun 80-an kan, Ustazah kecil-kecil lagi sahabat. Kan kami duduk rumah bodoh-bodoh aja kat bawah tu, tapi syukur kat situlah dekat rumah Stenggan tu lah kami membesar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu ada taman permainan, kawasan rumah taman, rumah orang Cina banyak. Lepas tu Ustazah tak tahulah hampa duk melalui ke tidak kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf sebut. Kita dah mesra macam keluarga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang Cina kalau meninggal, kalau dia meninggal, sahabat-sahabat kematian keluarga, dia memang pantang kalau datang rumah dia pakai baju merah. So kena pakai baju hitam. Rupanya kami ni nak pergilah taman permainan, ada playground, kena lalu-lalu rumah depa kan. Depa siap cakap lagi, kan besok mayat bapak dia akan dibawa sini. Lalu sini pakai baju hitam. Nanti semua anti bagi duit, anti bagi duit. Ya Allah, sahabat-sahabat, saya ingat lagi kecil-kecil dulu sampai pernah kena kejar anjing. Sampai sekarang berparut dekat kaki. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat dirahmati Allah duk lalu tepi-tepi rumah orang Cina nak pergi playground. Naughty ni dulu kecil-kecil, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam tu sekali, so kita tengok adalah 2 ekor benda Allah tu kan duduk dekat depan sambut tetamu. Sampai macam tu sekali Cina-Cina kaya ni rupanya balik dapat duit. Alhamdulillah saya tak pernah terlibat, walaupun saya tahu kawan-kawan saya buat. Sebab apa? Setiap kali saya bawa balik duit kat rumah, mak bapak saya akan tanya, macam mana boleh beli aiskrim tu? Sebab mak bapak saya takkan bagi duit-duit belanja untuk semua tu. Jadi dia pelik kalau anak dia ada duit. Jadi saya cukup takut nak bawa balik duit yang bukan mak bapak saya bagi. Tapi kita tengoklah kawan-kawan kita cerita, semalam rugi kau tak ikut. Kita baju hitam pun kita tak ada, macam mana kita tak ikut dia? Okey, sahabat-sahabat, itu kenangan zaman silam. Terpuji atau sebaliknya bagi sesuatu kesedihan itu boleh dilihat dari sebab mengapa seseorang itu bersedih. Macam cerita tadi, kalau nangis masa pergi tu, nangis buat muka sedih, dapat duit. Lagi banyak air mata kita keluar, lagi banyak dapat duit. Sampai macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesedihan yang terpuji adalah kesedihan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan suatu ketaatan atau dikarenakan tersungkur dalam jurang kemaksiatan. Sahabat-sahabat, saya kitab saya ni berconteng habis dah. Kalau saya mengajar masjid surau, bahagian ni semua saya tak baca. Sebab tajuk ni panjang sangat. Jadi untuk la tahzan ni sahabat, biar berapa siri pun saya akan baca. Sebab saya dah janji saya akan baca setiap perenggan. Okey? Dan kesedihan seorang hamba yang disebabkan oleh kesedaran bahawa kurangnya ketaatan dan kelengahannya dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Kita hari ni sedih Siti Sarah meninggal, sedih yang sekian-sekian, ya Allah Ustazah yang baru COVID. Pagi tadi kita dapat berita kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, viral juga cerita ni. Suami isteri ditidurkan critical COVID. Tiba-tiba kawan-kawan dapat berita suaminya dah meninggal dunia. Sama tarikh dengan Siti Sarah meninggal kot, tak silap. Okey sahabat-sahabat, sebab saya tak sempat nak baca habis, tapi tajuknya tu dah meruntun jiwa lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia meninggal. Jadi kawan-kawan ni dapat berita, Allah, nanti isteri dia dapat tahu yang suami dia dah tak ada, macam mana lah agaknya. Pasangan muda. Kemudian rupa-rupanya malam tadi, tak silap saya, isterinya meninggal dunia juga. So kawan-kawan ni sedih, suami isterinya meninggal dunia, meninggalkan seorang anak kecil perempuan usia 2 tahun yang mereka memang teruja, ternanti-nanti nak dapat anak tu. Sekarang anak kecil tu yatim piatu. Mak ayahnya muda meninggal dunia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kawan-kawan punya komen ni dah beribu-ribu komen. Ya Allah, pengajaran bagi kita meninggal muda. Sedih. Hari ni kita banyak dapat viral macam tu dan kita sedih. Sahabat, perenggan ini memberi faham kepada kita, kalau hanya aku sedih begitu tapi aku tak ubah diri aku kepada yang lebih baik, Allah pandang berlakon je sedih tu. Allahu Akbar. Kita buat menangislah sahabat. Hari ni macam-macam cara Allah tarbiah kita. Ya, aku sedih kematian yang bulan lepas, aku sedih kematian minggu lepas, tapi apa yang aku dah ubah pada diri aku ni? Sahabat-sahabat, kita ditipu daya oleh syaitan. Kita duk sebut. Ya Allah Tuhan, apa yang kita dah ubah dalam diri kita? Sedangkan kematian itu adalah nasihat yang paling ampuh. Kalau lepas kematian hanya mulut kita je sebut sedih, tapi kita tak berubah, tak berganjak, hatta seinci pun tak berganjak, sahabat, masih sama. Solat masih lewat, sedekah masih baki-baki lagi. Kita sebenarnya di sisi Allah tak sedih pun. Anda faham bila saya baca ni tadi saya menitik air mata. Aku ni sebenarnya sedih sungguh ke ya Allah? Yang aku dah sebut dalam ceramah-ceramah yang aku, jadi terasa ditegur oleh Allah. Allah tahu sedih kita ni bohong ke sedih yang betul-betul. Kalau betul-betul terus berubah, sikit mesti ada perubahan. Allahu Akbar. Hari ni rakyat Malaysia hari-hari mendengar berita sedih. Sedih kalau kita nanti macam mana ya bang, telefon anak-anak, ingat sayang, kalau nanti kita macam mana. Kita masih huha-huha lagi, buat maksiat dalam rumah sendiri lagi. Bukankah COVID ini satu tarbiyah yang sangat besar? Petang ni kita dengar orang mati lagi, malam ni dengar orang mati lagi, besok dengar orang mati lagi, kita sedih. Tapi apa yang kita ubah dalam hidup kita sahabat? Mengaku. Allah tahu kita berubah diri kita, ya, ataupun kita main-main. Besok dah seminggu kita buat baik, minggu depan kita lupa lagi nak buat baik. Penatlah, ingat ke dah nak kiamat dah, ramai orang mati, tak kiamat-kiamat pun lagi, buatlah dosa balik. Na'udzubillah, sahabat-sahabat. Maka hal itu menandakan bahawa hatinya hidup dan terbuka untuk menerima hidayah dan cahayanya. Maksud kalau kita betul-betul sedih dan kita terus bertindak untuk berubah, itulah tanda Allah memberi hidayah dan terbuka pintu hatinya. Tetapi sahabat hanya dilisan, dinyanyikan, kesedihan itu dinyanyikan, tapi masih takut duduk kecam-kecam orang, caci maki lagi. Kita kan yang tahu hati kita macam mana. Kita kan yang nak ubah diri kita, sahabat-sahabat. Malaikat takkan datang depan kita menyerupai mana-mana manusia. Nabi Muhammad takkan hidup balik untuk mengajak kita berubah. So apa yang berlaku di keliling kita ni, takkan kita tak nak buka hati kita berubah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sementara itu makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, ma yusibul mu'min min ham. Semalam kita dah sebut perkataan ham, wala nasab wala hazan illa kaffarallah bihi min khatayah. Tidaklah seorang mukmin dilanda ham, kecemasan, semalam kita belajar, kelelahan dan hazan, kesedihan, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Illa kaffarallahu bihi min khatayah. Khataya ni kesilapan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita minta ampun atas salah silap yang kita dah lakukan. Sahabat, bukan dengan solat taubat saja mungkin tak cukup. Bukan dengan solat kita, puasa, zakat kita saja tak cukup.
Tapi Allah letakkan hari ini kita bersedih kehilangan orang tersayang, esok bersedih apa yang kita nak hajat-hajatkan tak dapat, kita bersedih rumah harta kita pula hilang. Macam-macam jenis kesedihan. Kita bersedih anak tak nak dengar cakap kita. Macam-macam kan sahabat-sahabat, macam-macam kesedihan. Tapi kita tempuh sahabat-sahabat dengan mencari redanya Allah. Itu cara Allah menggugurkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Siapa yang cakap? Nabi SAW yang lisannya tak pernah menipu. Allahu Rabbi. Jadi setiap kali hati bersedih, bangkit, pujuk, terima kasih ya Allah, Engkau sedang gugurkan dosa-dosaku. Ajarkan aku untuk kuat menempuhnya ya Allah. Ini yang kita nak buat pada diri kita. Ianya menunjuk bahawa kesedihan, kegundahan dan kerisauan itu merupakan musibah dari Allah. Musibah dari Allah yang apabila menimpa seorang hamba, maka hamba tersebut akan diampuni sebahagian dosa-dosanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Once kita dapat sedih, Allah sedang mengampunkan dosa-dosa. Syaratnya Dia tidak melayan sedih itu melampau-lampau. Dengan begitu hadis ini bererti tidak menunjukkan bahawa kesedihan, kegundahan dan kerisauan merupakan sebuah keadaan yang harus diminta dan dirasakan. Sahabat, kita tak minta pun, ya Allah berikan aku kesedihan, rupanya dengan kesedihan ni Engkau akan ampun dosaku, ya Allah. Tidak. Kita hanya melalui kehidupan normal seperti manusia biasa. Sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah, sekejap kita gembira, sekejap kita berduka. Bila waktu berduka itu sahabat, jangan melampau-lampau. Seperti mana bila kita gembira, jangan melampau-lampau. Disitulah kita tempuh rasa sedih itu dengan jaminannya Allah untuk digugurkan dosa. Subhanallah. Bahkan seorang hamba justru tidak dibenarkan meminta atau mengharap kesedihan dan mengira bahawa kesedihan itu merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan. Tengok sahabat, ulama kita bijaklah. Sama macam Ustazah Zai, bukan Ustazah yang bijak. Cuma maksud saya tu, saya selalu juga cakap. Pengikut-pengikut kuliah Ustazah Zai selalu cakap. Saya risau sebenarnya dengan orang terlebih mengaji ni. Orang terlebih mengaji ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksud bukan tak boleh belajar macam-macam. Tapi semua benda dia duk salah. Dia salah faham. Sebab tu minta petunjuk daripada Allah. Kita minta Allahumma faqihna fid din, fahamkan, aku dalam agama ya Allah. Takut tersilap faham. Orang yang tersilap faham ni bahaya sahabat-sahabat. Kita duk belajar ni, oh rupanya sedih ni menggugurkan dosa. Satgi tadi Zohor tak minta dengan Allah. Satgi asar, ya Allah anugerahkanlah aku kesedihan. Tak apa ya Allah, kalau anak nak aksiden pun petang ni tak apa. Aku sedih ni kau gugurkan dosa aku. Tak disuruh demikian. Kena faham sahabat-sahabat. Lalui seperti biasa kita minta Allah hindarkan kita. Semalam kan Nabi dah ajar doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalaulah sedih ini perlu diminta, Nabi tak ajar doa macam semalam tu. Kita dah belajar, anda hebat. Lagi kita belajar, lagi dicemburui oleh iblis. So tak pelik iblis nak masuk menyelinap ke dalam setiap urat saraf kita ni untuk menyilap fahamkan kita. Di sini kerap berlaku talbis iblis, tipu daya iblis. Kan tak apa. Hang tengah sedih tu, hang tak payah tolong anak hang yang tengah aksiden tu. Tak payah hantar hospital lah. Tak payah rawat dia. Tak apa supaya sedih hang berpanjangan. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah kan kita belajar lagi kena tahu. Ada di sana iblis yang suka nak menyucuk kita tersilap faham, tersilap amal, bahaya. Okey? Jadi, mana tadi? Bahkan seorang hamba justru tidak dibenarkan meminta atau mengharap kesedihan dan mengira bahawa kesedihan itu merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan, diredai atau disyariatkan Allah untuk hambanya. Tidak. Allah tak pernah suruh kita minta untuk bersedih. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biar betul Ustazah, jangan minta sedih. Apa maksudnya biar betul ni? Tak percaya ke ataupun tersilap cakap? Sekiranya kesedihan itu dibenarkan dan diperintahkan Allah, ini dengar molek sekiranya kesedihan itu dibenarkan dan diperintahkan Allah, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan menjadi orang pertama yang akan mengisi seluruh waktu hidupnya dengan kesedihan-kesedihan dan akan menghabiskannya dengan kegundahan-kegundahan. Nabi tak macam tu. Sahabat tegur, kau menangis ya Rasulullah, saat Nabi mengebumikan, menurunkan ke liang tubuh anaknya yang meninggal dalam usia kecil. Anak-anak lelaki Rasulullah kan wafat masa kecilnya semua. Bohong seorang ayah, Rasulullah tidak menangis. Nabi mengalir air mata. Sahabat tanya, engkau menangis ya Rasulullah? Saat itu je melihat Nabi sedih. Lepas tu Nabi aktif balik dalam kerja dakwah, bangkit sahabat-sahabat macam tak ada apa-apa. Sebab itu ketika Syuib live lepas mengebumikan Siti Sarah, kita tak boleh taksub sangat dengan orang kan. Seminggu ni orang duk sebutlah pasal ni. Cuma kita nak belajar kat mana dia sembunyikan sedih dia. Dia tengah sedih ni ya Allah, tapi dia boleh bangkit memberi nasihat. Dia tengah sedih ni ya Allah, tapi dia boleh senyum gelak depan anak-anak dia. Sahabat, ini rahsia orang beriman. Dan hal seperti itu sudah tentu tidak mungkin kerana sebagaimana yang kita ketahui, hati beliau sentiasa lapang. Walaupun Nabi dalam sedih Nabi sekejap je, hati beliau sentiasa lapang. Sedihnya menyebabkan dada sempit. Sempit sahabat-sahabat. Semua dah tak guna, dah hidup atas dunia pun baik aku mati sama berlaku. Tapi Nabi dalam sedih, dia pujuk hati supaya hatinya lapang. Dan wajahnya selalu dihiasi dengan senyuman. Wajah Nabi selalu dihiasi dengan senyuman. Ini yang kita nak tiru sahabat. Bohonglah kita tak pernah ada tangis di hati. Masalah kadang dalam rumah tangga kita sendiri. Anak-anak duk, ya Allah, benda yang tak sepatutnya dia buat kat kita. Kita sedih. Tapi kenapa kita nak menulis segalanya dalam Facebook? Kenapa kita nak masuk dalam grup? Akhirnya I sedih dengan husband I. Tak apa Ustazah, ni geng kita-kita aja. Yang kita-kita tu jaga amanah tak? Tak terkeluar ke cerita rumah tangga kita dalam kain kita kepada orang luar. Orang tunggu nak mentertawakan saja sahabat. Sedih kita ni patut diadukan kepada Allah. Sepertinya Rasulullah. Wajahnya selalu dihiasi dengan senyuman. Hatinya sentiasa diliputi keredaan. Dan perjalanan hidupnya selalu dihiasi dengan kegembiraan. Kalau kita dengar sirah Nabi, sahabat-sahabat, gembira apa Nabi ni? Baju tak pernah pakai yang mahal-mahal. Kalau kita bahasa sekarang ni, kereta tak adalah yang nak dibangga-banggakan. Tapi dia bahagia dengan cara hidup dia. Dia sentiasa mempamerkan kehidupan gembira. Ini yang kita nak belajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adapun ada satu hadis daripada Hindun bin Abi Halah mengenai sifat Nabi SAW, disebutkan bahawa, ini antara yang saya tak baca kalau di Masjid Surau. Jadi anda duduk dalam latah hazan ni takkan tertinggal satu perenggan pun. Sesungguhnya beliau selalu berada dalam kesedihan. Kita bila baca, belajar tak habis, kita jadi, lah pening aku, tadi kata Nabi tak sedih berpanjangan. Tapi hadis ni kata sesungguhnya beliau selalu berada dalam kesedihan. Kalau kita tersilap faham sahabat, kita akan jumpa kawan-kawan, tak apalah hang sedihlah dulu. Ini dah bulan ketiga hang sedih kan? Laki hang duk mati 3 bulan lepas. Tak apa, ada satu hadis tu, sesungguhnya Nabi selalu berada dalam kesedihan. Ni sunnah ni, hang duk dalam sedih ni sunnah. Allah, ajaran sesat sahabat. Mai belajar sampai habis. Hadis ini ternyata kurang dipercayai. Kenapa tulis juga dalam buku ni? Sebab dia tak nak kita terjebak dengan mana-mana ajaran yang menyelewengkan. Sebab apa dia tidak dipercayai? Hadis ni sahabat-sahabat makna bukan hadis sahih. Sebab dalam silsilah perawinya terdapat seorang perawi yang tidak dikenali. Macam ni sahabat-sahabat menjaga hadis Nabi SAW. Apa hadis? Perkataan, perbuatan atau diamnya Nabi pun menunjukkan hadis. Maksud, kalau ada 5 orang yang mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah begini-begini. Aku pun, orang kedua kata, aku pun sama melihat Rasulullah begini-begini. Aku pun pernah, aku pun. Dalam 5 orang ni sahabat, seorang ni dia apa tak kenal. Dia ni cakap bohong ke? Dia ni munafik ke? Dia ni orang yang alim ke? Dia ni orang yang lidah bercabang ke? Tak dikenali, itu tak boleh dipanggil sebagai hadis sahih. Hanya orang-orang mengaji hadis dia fahamlah, sahabat-sahabat. Selain daripada itu, muatan hadis ini jelas sangat bertentangan dengan realiti kehidupan Rasulullah. Kenapa dikatakan bertentangan?
Di atas tadi dah cerita, Nabi selalu melapangkan dada, Nabi selalu kelihatan senyum, Nabi selalu mempamerkan kegembiraan. Sampai bila orang berada di sisi Rasulullah, semuanya orang akan merasa bahagia. Kita kan macam tu sahabat. Belajar daripada bidadari di pintu Firdausi. Apa kawan-kawan sekolah dia kata? Macam orang tak pernah ada masalah. Datang sekolah senyum, anak murid buat masalah senyum, balik sekolah senyum. Sahabat-sahabat senyum macam orang tak ada masalah. Sedangkan ada anak OKU seorang, sahabat macam-macam adik-adiknya mengadu masalah rumah tangga, mustahil dia tak ada masalah. Tapi kenapa dalam dadanya sedang bermasalah, dia pamerkan senyuman di luar. Ini satu jihad tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey? Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan selalu berada di dalam kesedihan, sedangkan Allah Taala telah menjaga beliau dari kesedihan yang berkaitan dengan urusan keduniaan dan segala unsur-unsurnya. Allah jaga Muhammad, tak payah rasa sedih dengan apa yang Muhammad miliki. Sebab tu Muhammad kematian anak, menangis sekejap je. Sebab Muhammad kata bukan hak aku, Allah pinjamkan sekejap je. Ya Allah, Ustazah minta maaf kepada mungkin yang menonton ni ada yang baru kematian suami sebab COVID, anak-anak. Sebab tak sedikit yang mengadu pada Ustazah. Okay sahabat, bukan Ustazah nak menafikan perasaan anda, sedih anda, berhak untuk sedih. Tapi Rasulullah pun kematian anak. Rasulullah tidak melampau-lampau dalam sedihnya. Ini cara hidup Rasulullah yang kita nak contohi. Allah juga turut melarang beliau daripada merasa kesedihan di atas perilaku orang kafir. Kadang ada orang kafir, ada orang jahat beri kesedihan pada kita. Kalau zaman kita ni apa kita nak kata? Ustazah saya sedih lah ada orang dengki kat saya. Ustazah saya sedih lah ada orang kecam saya. Ustazah saya sedih ada orang fitnah saya. Sahabat-sahabat, Allah tak bagi kita sedih dengan ancaman yang datang daripada orang kafir, orang jahat. Sebab apa sahabat? Sebab mereka ni memang musuh. Mereka ni memang memusuhi kita. Mereka tak boleh tengok kita senang. Kita dah belajar hari tu kan, pendengki dengan orang yang didengki. Si pendengki ni takkan berada di atas di sisi Allah. Dia takkan mulia. Bila dia dengki dekat orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia akan tengok orang yang dia dengki tu dapat susah segala. So sepatutnya kita tak payah sedih dengan orang yang jahat itu. Jahat itu maksudnya orang yang dengki pada kita. Kenapa dia dengki kat kita? Kerana dia tahu kita lebih baik daripada dia. Jadi sebenarnya kata kitab ini sia-sia. Sedih kita kepada orang macam tu sia-sia. Tu dia sahabat. Kita belajar kitab ni kita rasa macam ditampar-tampar. Alamak Ustazah, betul dah tu Ustazah kan? Pasal apa saya nak sedih dengan orang tu? Sebab orang tu dengki kat saya. Orang banyak mengadu, Ustazah tak tahu betapa orang aniaya saya segala. Allah kata buat apa sedih? Sebab yang dia buat tu sahabat-sahabat benda yang paling tidak sepatutnya. Subhanallah. Bahkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu maupun yang akan datang. Orang yang kawal rasa sedihnya, dosanya terdahulu, dosanya akan datang, Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ampuni. Oleh itu, dari manakah datangnya sumber kesedihan itu? Bagaimana pula kesedihan itu dapat menembusi pintu hati beliau? Dan dari jalan manakah kesedihan itu dapat menyusup ke dalam lubuk hati baginda Nabi SAW? Padahal bukankah beliau, yakni Nabi SAW, sentiasa berzikir, sentiasa istiqamah, sentiasa berada dalam hidayah Rabbaniyah? Macam kita lah, Ustazah kenapa Allah bagi saya berita sedih ni? Tak cukup ke zikir saya? Tak cukup ke sedekah saya? Tengok jawapan apa. Dan hatinya sentiasa tenteram dengan janji Allah dan reda dengan semua ketentuan dan perbuatannya Allah kepada dia. Allah nak buat macam mana pun ke aku ni haknya Allah. Itu yang kita sebut sahabat-sahabat. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang yang terkenal dengan sifatnya yang ramah dan murah, dengan senyuman sebagaimana digambarkan oleh salah satu gelarannya. Sebagai gelaran Nabi SAW, seseorang yang murah senyum dan penumpas kesedihan dan kebatilan. Makna orang tengah susah-susah pergi jumpa Nabi jadi bahagia, rasa hilang sedih. Kita nak jadi sahabat yang macam tu. Kadang-kadang ada kawan kita, aku lega sikit dah jumpa dengan hang ni. Kita pun cakap, ya aku tak cakap apa-apa pun kat engkau. Yo, tadi aku datang nak minta nasihat, tapi aku tengok muka engkau pun aku rasa dah hilang, dah sedih. Makasih
Kita pun pelik kadang-kadang. Pasal makasih kat aku ni, aku tak cakap apa pun lagi. Taklah aku datang-datang nak minta nasihat hang. Aku tengok hang tengah mulut kumat kamit duk berzikir pula. Aku nampak hang tengah baca Quran. Aku nampak hang tengah cakap lembut-lembut dengan anak hang. Aku faham sedih ni rupanya aku undang sendiri. Cubalah walaupun aku tengah bersedih, aku nak pamerkan senyuman. Sahabat, kalau kita jadi seorang sahabat yang bila kawan kita mai kat kita, dia tengah susah, dia jadi lega sekejap. Itulah orang yang hebat. Okey, sahabat-sahabat, semoga selawat dan salam sentiasa tercurah kepada beliau. Okey, saya tutup. Siapa saja membaca, menghayati dan mendalami sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saksama dan menyeluruh, maka ia akan mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia untuk menghancurkan kebatilan, mengusir kegelisahan, mengusir kecemasan, kedukaan dan kesedihan, serta membebaskan jiwa dari tekanan keraguan-raguan, kebingungan, kegundahan dan kegoncangan. Bersamaan dengan itu, beliau juga diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia dari segala bentuk hawa nafsu yang membinasakan. Maka betapa banyaknya kurniaan Allah yang telah dianugerahkan kepada manusia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya anugerah, kita dapat syafaat Rasulullah dengan mengikuti sunnah, berselawat tanpa henti kepada Rasulullah. Akhlaknya Nabi kita follow rapat-rapat sahabat. Jangan tertinggal satu pun. Walau sejujurnya sampai usia kita 40-an, 50-an, 60-an, ada banyak lagi sunnah Nabi yang tak mampu kita ikut. Yang kita dah buat tu istiqamah. Yang kita mampu mengawal rasa sedih ni istiqamah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila datang rasa sedih kita tak mampu nak kawal, kita kata Rasulullah pun pernah sedih, tapi Rasulullah masih mampu memberi senyuman kepada orang lain. Sampai kadang-kadang sahabat, ada orang yang tak boleh menghidu sedih kita. Tapi bila malam hari kita meratap dengan Allah, ini manusia yang sangat hebat, sahabat-sahabat. Semoga pindah sikap ini kepada kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak ikut Nabi, dipimpin oleh Rasulullah meneguk air di telaga Kautsar, masuk ke syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, jadi bila kita baca keseluruhan perenggan demi perenggan, Ustazah sendiri merasa benar-benar dibelai jiwa oleh kitab La Tahzan. Sebab sahabat-sahabat, anda adalah ahli keluarga saya kerana Allah. Okey, jadi saya berazam untuk memulakan kitab La Tahzan tanpa meninggalkan satu baris pun. Yang saya tak yakin tentang apa pula dia cakap ni. Awal-awal saya dah cuba buat rujukan. Okey, kalau ngajar masjid surau macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, minggu depan tinggal 3 orang lah. Sebab apa tak habis-habis dah berapa bulan. Tapi sebab dengan anda La Tahzan saya buat setiap hari, saya tak risaulah. Tak risau untuk tak habis kitab ni. Kecuali salah seorang daripada kita telah kembali dijemput oleh ilahi. Jadi sekarang kita dah start engine. Soal bila nak stopnya, kerjanya Allah, bukan kerjanya kita. So tekuni, telusuri, hari-hari kita dapat tarbiyah daripada kitab La Tahzan, insya-Allah. Pelan-pelan kita membentuk jiwa yang merdeka. Merdeka dari rasa sedih yang melampau-lampau, insya-Allah. Esok kita sambung tajuk 31, siri yang ketiga. Ada yang marah ke kita buat baca perenggan demi perenggan? Sahabat-sahabat, kalau Ustaz nak baca, aku pun boleh baca sendiri kat rumah. Okey, saya mohon ampun maaf. Itulah kaedah yang saya gunakan dalam mana-mana pembelajaran. Untuk cepat khatam tu tak penting, untuk hafal tu tak penting. Yang lebih penting bagi Ustazah faham, meresap masuk. Bila dia masuk dalam minda kita, turun ke hati kita sahabat, kita boleh transfer balik. Ni ada sahabat kita kat Suraya, kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang Kuantan ni hebat-hebat, Masya Allah. Dia boleh tulis setiap hari kat Facebook dia. Biarlah sahabat-sahabat, kawan-kawan lain baca ke tidak, Allah tahu dia cuba nak sampaikan. Nanti pergi family group, kita cerita pula pasal apa. Nanti ada kawan kita yang sedang bersedih, kita mampu memujuk dia. Kawan tu kata, aku sedap sikit lah, lega rasa cakap dengan hang. Kau sekarang dah macam ustazah lah. Taklah, kita balik dah kembang-kembang kempis, orang puji kan. Tapi kita pun, oh, rupanya yang aku sampaikan kat dia tadi tu, hak dulu belajar bab 31 kitab La Tahzan. Macam mana dia boleh datang balik
kerjanya Allah. Kita belajar hari ni macam tak ingat benda pun. Tapi memori jangka panjang ni, tiba bila ada orang minta nasihat, keluar, lancar di lisan kita. Sebab kita macam terkenang-kenang. Dia dah meresap masuk. Sebab kita dah faham. Kita dah amal untuk diri kita sendiri. Okey, moga Allah beri faham. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah hapus segala kesedihan. Dan kita mampu bangkit memberi kegembiraan kepada orang lain. Saya sayang semua kerana Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Kita bertemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi